Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan masuk ke topik yang kedua, iaitu struktur pada bahan. Okay. Video ni kita cover satu subtopik, iaitu struktur dan juga ikatan atom. Untuk chapter 2, selain daripada struktur dan ikatan atom ni, antara benda lain yang kita akan bincangkan adalah sistem pada kristal. Ada beberapa jenis sistem, okay, tapi kita akan fokus pada struktur untuk bahan logam. Okay. Selepas kita tengok struktur pada logam ni, kita tengok pula macam mana kita nak tahu dia punya kristalografi, plane dan juga direction. Satah, dia punya satah dan juga arah. Okay. Selain daripada tu, kita akan belajar apa itu polymorphous dengan heliotropi. Polymorphous ni dia adalah keupayaan bahan pepejal untuk wujud dalam lebih daripada satu bentuk struktur kristal. Kita boleh jumpa dia dalam bahan kristal. Manakala heliotropi ni adalah merujuk pada unsur kimia. Pelajar-pelajar mesti familiar dengan apa yang ada pada paparan slide kita sekarang. Okay, ini adalah jadual unsur berkala. Jadual unsur berkala ni dia memaparkan unsur-unsur kimia. Awak tengok ada hidrogen, kita ada magnesium, ada aluminium. Ini adalah bahan-bahan dalam dunia yang kita duduk sekarang ni. Okay. Kalau kita tengok dan kalau kita perhatikan, kita nampak kat sini ada nombor 1, 2, 3. Ini adalah nombor atom pada unsur-unsur kimia. Dia tersusun. Okay? Dia tersusunlah berdasar nombor atom. Apa itu electronegativity? Electronegativity ni dia adalah ukuran bagaimana atom bersedia untuk menerima elektron. Okay. Kita akan belajar ikatan atom. Dia ada 4, iaitu ionic bond, covalent bond, metallic bond, secondary bond. Okay. Saya akan tunjuk contoh satu ionic bond. Kita tengok contoh ionic bond. Macam mana dia berlaku? Kita ada 2 unsur, sodium dan juga klorin. Okay, nombor atom untuk sodium 11. Nombor atom untuk klorin 17. Okay. Kita tahu susunan elektron pada orbit. Pada orbit kita ada orbit. Ni number of electron. Okay, orbit pertama, number of electron dia akan ada 2. Maksimum 2. Orbit yang kedua, dia akan ada 8. Yang ketiga ada 8. Yang seterusnya macam mana? Ni kita cuba cari nanti. Okay, kita berbalik pada sodium dan juga klorin kita. Kita nak tengok macam mana ionic bond berlaku. Okay. Contohlah. Dah makin familiar bila nampak saya lukis ni. Dan juga tengok pada orbit pertama. Maksimum hanya 2. Orbit yang kedua ada 8. Dah jadi total 10. Dan yang terakhir, yang 11 ni, yang ke-11 duduk 1. Ni adalah subshell with 1 electron. Dia dalam keadaan low electronegativity.
Yang mana awak tahu bahan awak sekarang ni dalam keadaan tak stabil. Okey, kita tengok pula untuk chlorine. Okay, total ada 10, 7 lagi dekat orbit yang terakhir. Yang ini kita akan perasan dia tak ada pair. Ini adalah subshell with one missing electron. Dia high electronegativity. Dia akan menarik elektron pada sodium. Okay. Kita tengok macam mana prosesnya berlaku. Okay. Ini dalam keadaan dia ada 11 proton. Ini 11 elektron. Ini pula ada 17 proton, 17 elektron. Ni dua-dua ni dalam keadaan unstable. Okay, macam mana kita nak stablekan dia? Elemen kita ni nak stable. Okay. Atom yang kita, elektron yang ekstra ni, dia akan pindah masuk. Duduk pada chlorine tadi. Yang ni akan jadi 10, yang ni akan jadi 18. Dia akan jadi 10 elektron. Yang ni kita di 18 elektron. Automatik sini keluar satu. Jadi positif net charge. Ini akan jadi negatif satu. Sebab dia pindah satu. Jadi ni bahan metal kita yang tak stabil mula-mula. Bila dah berlaku perpindahan, dia akan jadi stabil. Nama dia pun akan berubah lah. Jadi sodium chloride. Inilah cara berlaku ikatan atom. Ini jenis ionic bond. Okey. Ini dah dijelaskan dalam table. Awak boleh nampak. Semakin ke kiri, nak panah ni, semakin ke kiri awak punya unsur, dia semakin low electronegative. Semakin ke kanan, dia semakin high electronegativity. Awak boleh tengok kira-kira kat sini ada 1, 2, contoh kita tengok dekat sini 5, 6, 7, 8, 9, 10. Awak tolaklah dengan 2. Ni baki dia ada 8. Full, dia stabil. Yang ni 9. 9 tolak 2, 7. 7 dia tak stabil untuk orbit yang kedua. Dia kena 8 baru dia stabil. Fluorine ni. Jadi dia semakin, dia perlukan pemindahan atom ataupun mungkin boleh berlaku perkongsian atom. Ni kita tengok pada keadaan ikatan atom dekat slide yang seterusnya. Okay, ini awak faham lah rasanya, awak tahu. Kalau atom structure ni, biasa kita ada proton, neutron, elektron. Terms ni. Terms ni. Kalau kata proton, dia adalah positive charge. Neutron, dia neutral. Dia bukan positif, dia bukan negatif. Dan yang terakhir, elektron, dia negative charge. Okay. Apa tu pula? Nukleus. Nukleus ni, kalau awak nak cari macam mana nak tahu nukleus punya nilai. Nukleus adalah hasil tambah proton dan juga neutron. Nanti nak cari nilai neutron,
tolaklah nukleus, tolak proton. Nanti dekat hujung video kita akan tunjuk macam mana cara kira-kira dia. Nah, ni atom structure kalau awak nak nampak lebih jelas. Ni nukleus awak dekat tengah-tengah ni, nukleus mengandungi proton dan juga neutron. Okey. Yang inilah awak punya elektron. Yang kuning-kuning ni semua elektron awak. Dia punya orbit. Dalam ni, orbit pertama ada 2 atom. Orbit kedua ada 8 atom. Maksimum dia boleh letak elektron dia. Okey. Yang ni aluminium atom. Kalau kata aluminium, awak check kat unsur berkala awak tadi tu, berapa dia punya nilai nombor atom? 13. Dia mengandungi 13 proton, automatik dia ada 13 elektron. Jadi ikut susunan orbit tadi, yang dalam 2, yang orbit kedua 8 dan orbit yang terakhir hanya boleh maksimum menerima 8. Tapi kat sini dia tak cukup. Dia ada electrovalence 3. 1, 2, 3. Sebab itulah berlakunya ikatan atom. Ini adalah tujuan untuk menstabilkan awak punya elemen. Boleh nampak lebih jelas lah macam mana. Apa tu dia punya charge tadi. Ni dalam gambaran. Ada orang suka dalam bentuk infografik. Ni dalam bentuk gambaran awak. Inilah yang kita nak fahamkan. Jenis-jenis bond ni, ikatan atom ni ada 2 jenis. Okay. Ada primary bond dan juga secondary bond. Nanti apa tu primary bond dan apa tu pula secondary bond? Nanti kita tengok. Okay, kalau kata primary bond ni terbahagi kepada 3. Okay. Yang tadi dah dijelaskan, terdapat 3 jenis ikatan antara atom yang primary ni, iaitu ionic bond, covalent bond dan juga metallic bond. Jenis ikatan ni dia bergantung kepada electronegativity atom. Keupayaan atom untuk menarik keupayaan atom lah untuk menarik elektron ke diri dia sendiri. Okay. Tujuan berlaku perpindahan perkongsian elektron ni dia untuk stabilkan atom. Macam contoh yang saya dah buat tadi, sodium chloride. Okay. Yang kedua, kita ada secondary bond. Secondary bond ni dia wujud dalam atom gas nadir pada suhu yang rendah. Tujuan-tujuan dia awak boleh nampak dekat dalam slide. Ni pun kita tengok ikatan atom ni dia tak semestinya hanya 2 elemen. Dia boleh lebih pada 2 elemen. Ini dia tunjuk ke awak apa contoh-contoh ionic bond, covalent bond, metallic bond. Dalam slide ada beberapa lah. Kita tengok dengan lebih jelas. Okay. Ciri-ciri ataupun karakteristik pada ionic bond ni. Compound ataupun elemen yang berlaku ikatan ionik ni, kebiasaannya dia lebih keras, lepas tu dia lebih rigid dan juga lebih rapuh. Tadi saya dah tunjuk contoh sodium chloride. Awak dah lebih boleh faham lah. Tadi saya dah cerita masa awal slide. Okay. Biasanya bila berlaku dia akan terjadi antara positif dan juga negatif ion. Untuk ionic bond,
senang jawab nak identify dia. Dia akan berlaku perpindahan elektron. Pindah elektron. Elemen 1 akan bagi dia punya elektron pada elemen yang 2. Dia berlaku perpindahan. Pindah dia punya elemen kat sini. Masuk dekat elemen sebelah ikatan dia. Okey. Dia juga ada, awak kena make sure dia biasa ikatan ni mesti ada perbezaan besar elektronegativity antara dua unsur. Macam tadilah natrium, sodium chloride. Sodium chloride satu dia ada lebih satu. Dia ada lebih satu. Kat sini ada extra satu. Yang ni dia ada kurang satu. Dia ada 7 kan tadi kat orbit yang terakhir. Dia kurang satu. Jadi kita boleh pindah elektron. Biasanya kalau kata ionic bond ni dia berlaku pada logam dan juga bukan logam. Inilah boleh berlaku antara logam dan bukan logam. Yang kedua, jenis ikatan yang kedua. Okey, ini kita ada. Ni macam yang saya terangkan tadilah, yang low dengan high electronegativity. Contoh-contoh lain yang awak boleh tengok adalah sodium chloride, magnesium oxide, calcium chloride, calcium chloride. Ini semua adalah akan berlaku perpindahan elektron. Antara ini metal dan ini non-metal dalam ionic bonding. Okey. Jenis ikatan yang kedua iaitu covalent bond. Yang tadi dia pindahkan elektron. Yang ini dia share elektron. Dia share elektron. Contoh kita tengok pada methane. CH4. C berapa dia punya nilai proton? H berapa dia punya nilai proton ataupun nilai elektron? Kita back balik. C kat sini. H yang ini. Tak berapa jelas kan nombor. Kita back balik. C dekat sini 6. H 1. Okey, kita tengok macam mana proses covalent bond berlaku. C ada 6, H 1. Jadi kita lukislah. Sama je proses macam tadi. Yang ionik. 1, 2, 6. Ini C, kita lukis C. Dalam ada 1, 2. Yang kat luar ni 1, 2, 3, 4. Baki daripada tolak 2 tadi. Macam mana hidrogen nak berkongsi dia punya elektron dengan karbon? Dia nak berkongsi dengan karbon. Bila dia nak berkongsi, kita kena ada 4 hidrogen. Ada 4 hidrogen. Duduklah dekat sini. Dia ada 1 kan. Jadi perlukan 4. Dia berkongsi. Semua berkongsi. Jadi awak punya unsur ni dah
stabil. Sebab itulah terasanya CH4. Meten lah. Biasa dia boleh tengok juga contoh pada diamond. Yang ni nanti awak carilah dia punya bonding. Okay. Kelebihan covalent bonding ni, dia lebih stabil dan juga lebih kuat lah berbanding dengan ionic bond. Okay. Ni ada contoh. Contoh yang macam saya dah tunjuk tadi. Contoh-contoh lain pun awak boleh tengok. H2O, air. Kalau kata diamond, macam mana pula? Sama juga macam ionic bond tadi. Material ataupun bahan yang terlibat, metal dan juga non-metal. Ionic dengan covalent, dia boleh berlaku perkongsian ataupun pemindahan elektron antara metal dan juga non-metal. Okay. Ikatan yang ketiga untuk primary bonding ni adalah pada jenis metallic bonding. Metallic bonding hanya berlaku pada metal dengan metal. Metal tambah metal tambah metal. Okay, yang ini kita akan tengoklah yang mana dia punya elektron valensi ataupun bagi elektron dia ni akan terlepas daripada atom. Dia akan terlepas daripada atom dan dia akan tersebar dalam lautan elektron C ni. Atom membentuk struktur kristal yang padat dan elektron valensi dikongsi oleh semua atom dalam pencantuman yang jadi tadi. Dia bercantum. Ciri-ciri pada metallic bonding ni awak nampak. Tadi saya dah jelaskan. Bonding ni hanya berlaku antara metal dengan metal sahaja. Berbanding yang tadi dua kita dah belajar. Okay. Dan dia bila berlaku ikatan ni, dia boleh menghasilkan pengalir elektrik dan haba yang baik. Jadi awak nak tengok lah. Awak nak hasilkan bahan yang boleh alirkan elektrik dan dia boleh dibentuk. Jadi boleh buat ikatan metallic bonding. Okay. Macam yang saya sebut tadi, dia mudah dibentuk dan dia ductile, mulu. Okay. Dia juga pantulan cahaya yang bagus ataupun pantulan cahaya yang bagus lah, yang kuat. Contoh-contoh dia tembaga, emas, perak, copper, gold, silver. Contoh-contoh. Ini dah terang. Awak boleh nampak gambaran macam mana dia punya cas ion tu berubah. Cas positif jadi macam mana. Dia tersebar dalam lautan elektron. Ini secondary bond. Secondary bond ada dua jenis. Ada dua jenis. Yang ini ikatan atom tanpa pemindahan atau perkongsian elektron. Hanya berlaku interaksi antara dipoles. Ada dua jenis. Yang tadi kita tengok secondary bond ni, kita ada dua jenis. Fluctuating dipoles dan juga permanent dipoles. Contoh yang awak boleh tengok untuk fluctuating dipoles ni, dia antara hidrogen dengan hidrogen.
Macam yang saya dah bagi tahulah. Dia boleh berlaku pada gas nada. Dia boleh berlaku pada gas nada. Dan juga pada suhu yang rendah. Ni contoh. Tapi untuk ikatan ni dia tak berlaku pemindahan ataupun perkongsian. Dia just interact antara elemen ataupun 2 unsur, 3 unsur ni. Dia just interact antara dia untuk support each other. Ni boleh nampak gambaran lah fluctuating dipole ni macam mana. Daripada air. Ini pula permanent dipole. Dia kalau kata hidrogen dia punya bacaan 1, oksigen 8. Okay. Jadi hidrogen dia 1, oksigen dia 8. Jadi dekat situ 2, 6. Ni awak nampak lah. Ni oksigen punya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dalam dia tadi tengah ada 2. Jadi water. Ada hidrogen 2. Dia kongsi ada 2. Ini adalah cara terhasanya permanent dipoles, secondary bonding. Yang ni awak nak tengok juga jenis-jenis bonding dalam materials. Kita ada beberapa jenis kan? Ada 4 jenis tadi. Ionic bonding. Yang primary tadi. Kita ada secondary. Kita ada covalent. Covalent. Yang ini ada metallic. Yang 2 ni tadi boleh berlaku pada metal, ikatan antara metal dengan non-metal. Ni mesti ikatan antara metal dengan metal. Jadi kita kalau kata keluar soalan, dekat mana berlakunya ikatan metallic bonding? Metallic bonding berlaku pada dalam hanya metal sahaja. Okay. Kalau kata ionic dan juga covalent, dia boleh berlaku pada metal dan non-metal. Non-metal ni apa dia? Seramik, polimer, komposit. Yang ni awak dah belajar dalam chapter 1. Okay. Inilah ionic atau covalent. Kat mana berlaku secondary? Secondary berlaku pada polimer. Polimer. Untuk bahan-bahan semiconductor berlaku covalent dan juga covalent ataupun ionic. Dia bolehlah antara salah satu. Ni awak boleh tengok melting temperature moderate ke, stiffness dia macam mana. Boleh baca dalam slide. Okey, ini yang kita nak tengok tadi, macam mana nak baca awak punya nombor proton, neutron, elektron. Okey, contohlah awak ada aluminium. Dalam aluminium, contoh ni dalam jadual berkala, kita nombor 13. Apa tu nombor 13? Ada 26.98. Apa tu nombor 26.98? Ini adalah nombor atom. Ini pula
atomic weight. Okey, nombor atom ni samalah juga dengan awak punya nombor proton. Atomic weight ni sama dengan nukleus. Macam mana nak dapatkan nukleus? Nukleus ni sama dengan proton tambah dengan neutron. Jadi, bila awak nak cari nilai neutron, tolakkan nukleus tolak proton. Okey? Valensi elektron ni pula, kita tengok elektron yang ada pada orbit luar sekali. Ikut susunan orbit. 2, 8, 8 dan seterusnya. Okey? Ni awak boleh tengoklah macam mana contoh. Okey, kita tengok satu contoh boron. Dia punya nombor atom 5. Okey? Contoh 5. Sekarang saya nak tanya. Kat sini nombor proton. Nombor proton berapa? 5. Sama lah juga elektron. Elektron awak 5. Okey. Saya nak tahu pula berapa nilai neutron. Macam mana nak dapatkan neutron? Okey, kita tahu nukleus. Nukleus awak 10.81. Tapi untuk atom kita tak kira benda tu dalam perpuluhan. Once ada perpuluhan kita akan consider dia 1. Jadi kita jadikan dia 11. Nukleus awak ada 11. Nak dapat neutron, ingat balik formula. Nukleus sama dengan proton tambah neutron. Jadi neutron awak, tolakkanlah nukleus dengan proton. 11 tolak 5, awak dapat 6. Okey? Ini sahaja untuk topik ikatan dan juga ini topik untuk struktur dan ikatan atom. Okey, kita akan masuk subtopik yang seterusnya.